Baik belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jadi pada pagi ini, cikgu mohon untuk tidak buka kamera sebab cikgu kurang sihat dan berada di kampung dan agak tidak proper lah pakaian cikgu. Baik, kita mulakan kita punya kelas pada pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Baik belajar, Assalamualaikum bishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa bizidni ilman. Baik, pada pagi ini kita akan teruskan lagi kita punya pembentangan iaitu kumpulan yang ketujuh, dan cikgu sangat berminat untuk mendengar pembentangan yang seterusnya kerana tajuk-tajuk yang 7, 8 ni adalah bersifat yang kita nampak macam kratom atau ketum yang enable asteroid ni adalah isu-isu ataupun yang cikgu lihat yang mendasari current issue lah, isu-isu semasa. Okey, baik, jika tidak ada apa-apa lagi, mungkin cikgu akan serahkan kepada kumpulan 7. So kumpulan 7, wakil boleh bagi respon, dah bersedia ke belum? Kumpulan 7. Kumpulan 7 macam mana? Sudah bersedia ke? Baik, cikgu sebut kumpulan 7. Kumpulan 7 terdiri daripada Zarifah binti Zahari, Wan Imran Sani bin Wan Rosdi, Tuan Amirah Farhana binti Tuan Ali, Nur Alia Farhani binti Zulkifli, Wan Nur Zulaika binti Muhammad Zamri dan Fatid Natasha binti Mat yang akan membawa tajuk Atom and Steroid. Ada wakil ahli dalam ni, boleh bagi respon sikit? Cikgu. Kejap ni cikgu. Okey, awak ada slide atau apa-apa nak berkongsi? Video kejap cikgu. Okey, kalau macam tu cikgu serahkan kepada kumpulan 7, platform ini kepada kumpulan 7 untuk meneruskan pembentangan dipersilakan.
Rumah perkara Changlun diserbu Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Terdahulu pihak AADK menerima maklumat berkaitan kes dadah di kawasan itu. Namun lain pula ceritanya apabila mereka menemui makmal dilengkapi mesin memproses daun ketum menjadi serbuk dalam serbuan sekitar jam 10 pagi Khamis. Pokok ketum atau dalam nama Inggerisnya ialah kratom merupakan tumbuh Rubiaceae saintifik yang dan pantai timur semenanjung Malaysia. Pokok ini dihidup dengan subur, bertanah lembap dan mempunyai humus yang tinggi. Ia boleh ditemui tumbuh secara liar di kawasan hutan dan kawasan kampung. Dia punya batang pokok ketum ni dia bercabang. Bila kita nak bercabang, mana daunnya macam ke situ, ke sini, ke situ, ke sini. Dia punya ketinggian tu boleh mencapai orang ambil daun dia. Daun dia orang ambil lah. Rebus ke, minum ke. Macam-macam lah daun ketum ambil. Hormon semula jadi yang di badan manusia. Dalam atas nasi. Dan produk ini juga mana-mana yang mengandungi steroid perlu KKM, iaitu apa? Kementerian Kesihatan Malaysia. Dapat dua jenis daun ketum. Pertama, daun ketum berwarna hijau, di mana warna permukaan atas daun ketum berwarna hijau, warna bahagian bawah berwarna hijau muda, warna urat daun ketum juga berwarna hijau. Batangnya dan bercabang serta licin pada kulit batang. Seterusnya adalah adalah sama seperti hijau. Bahagian permukaan bawah bahagian tetapi mempunyai yang berwarna sama seperti daun ketum berwarna hijau. Jenis daun ketum merah mempunyai khasiat yang lebih baik berbanding daun ketum hijau, di mana ia mempunyai kandungan antosianis yang lebih hebat berbanding dengan daun ketum berwarna hijau. Seterusnya, steroid pula terbahagi kepada dua. Anabolik merupakan steroid yang bertindak seperti hormon lelaki. Manakala kortikosteroid terbahagi kepada beberapa jenis. Pertama, prednisolone, dexamethasone, betamethasone dan lain-lain. Steroid bertujuan merawat penyakit dan mengurangkan kesakitan. Steroid terbahagi dalam bentuk cecair, ubat seduh ataupun inhaler. Daripada perasaan ingin tahu terhadap sesuatu perkara yang baru. Pada umumnya, seseorang manusia itu tidak lari daripada perasaan ingin mencuba sesuatu yang baru bagi mendapatkan pengalaman yang baru dan ingin tahu keadaan apabila seseorang individu itu ingin mencuba sesuatu yang melibatkan penyalahgunaan dadah seperti ketum dan steroid. Pada mulanya, mereka hanya ingin mencuba yang dialami sehingga mereka hilang kendali dan akhirnya mereka kekal sebagai seorang penagih. Selain itu, punca penyalahgunaan bahan juga adalah disebabkan kurang ilmu berkaitan penyalahgunaan dadah. Ramai individu yang taksu untuk membina otot dan memelihara kecantikan sehingga sanggup mengambil steroid sebagai alat untuk tetapkan menyebabkan individu itu mengalami pelbagai kesan sampingan daripada penyalahgunaan bahan tersebut sehingga menyebabkan seseorang itu terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Faktor yang terakhir ialah menganggap bahan terlarang sebagai bahan atau alat untuk berhibur. Ramai individu yang sanggup mengambil bahan terlarang ini untuk memenuhi nafsu berhibur sehingga mengakibatkan ketagihan melampau. Pada akhirnya, mereka terpaksa menanggung kesan penagihan bahan terlarang ini sehingga merosakkan diri mereka sepanjang masa. Kesan ketum dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang.
Pengambilan ketum dalam jangka masa pendek ialah sebagai tenaga tambahan untuk melakukan sesuatu kerja, dapat membaiki otot-otot dalam badan, penawar diabetes dan lain-lain. Dalam jangka masa panjang, individu yang menyalahgunakan ketum ini akan menghadapi masalah kesihatan sama ada dalam aspek kesihatan mental, fizikal maupun emosi. Contoh-contoh masalah kesihatan adalah seperti sembelit, insomnia, bibir dan kulit kehitaman, fungsi otak sedikit lembab, usus bocor, menjejaskan buah pinggang, hati, sistem dalaman, tulang-tulang badan dan anak mata menjadi kecil. Terdapat 40 lebih kompaun kimia yang dikenal pasti terkandung di dalam daun ketum. Daun ketum mengandungi bahan aktif mitvaginai iaitu sejenis alkaloid psikoaktif. Dan jika ia diambil lebihan atau dengan kuantiti yang banyak, ia mendatangkan impak. Misalnya, menjadi khayal, pening, mengantuk, muntah, menerangkan tentang pengambilan steroid. Kesan pengambilan steroid dalam jangka masa pendek ialah pengguna steroid akan mengalami pertambahan berat badan yang mendadak. Bahagian muka akan menurun. Selain itu, pengguna akan mengalami kehilangan rambut yang mengakibatkan botak pada bahagian tertentu kepala. Keadaan ini hanya sementara. Rambut akan tumbuh semula selepas pengambilan steroid ini. Masalah jerawat juga akan kulit akan menjadi nipis dan menyebabkan ia mudah luka. Seterusnya, mereka yang pernah mengalami gastrik, perokok atau berpeluang untuk mendapat ulcer di organ pencernaan seperti perut dan usus. Manakala, pengambilan jangka masa panjang pula akan mengakibatkan tulang itu tidak kuat dan mudah patah. Penggunaan steroid penyakit yang dikenali sebagai katarak. Keadaan ini sekiranya tidak dirawat dengan baik akan menyebabkan seseorang melihat. Dapat beberapa rawat boleh jalankan dadah ke pusat-pusat pemilihan dadah sama ada bawah agensi kerajaan NGO iaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Apabila mereka dihantar ke sini, mereka akan mengikuti pelbagai program-program pemilihan yang akan dijalankan oleh pegawai pemilihan di sana. Ia akan menekankan dari aspek kerohanian dan juga mental mereka. Seterusnya, peranan pihak atau agensi kaunseling juga amat penting kerana apabila kaunselor mengadakan sesi temu bual bersama penagih dadah atau mengadakan satu program serentak memberi peluang kepada mereka meluahkan perasaan atau mengetahui punca menyebabkan mereka terlibat dengan dadah, memudahkan kaunselor mendapatkan maklumat untuk membantu mereka mengubah kehidupan ke arah positif semula. Seterusnya, sokongan keluarga juga memainkan peranan. Ahli keluarga tidak seharusnya lalu meminggirkan mereka, tetapi harusnya memberi galakan terutama kepada anak mereka yang terlibat dengan dadah. Dengan ini, anak-anak mereka yang terlibat dengan dadah pasti tidak akan mudah rasa terpinggir kerana masih ada orang yang menyokong dan sayangi mereka untuk berubah semula. Ahli keluarga ini merupakan antara orang yang terdekat dan pasti mengetahui bagaimana tingkah laku dan emosi anak mereka. Kesimpulannya, pengambilan dadah steroid atau kratom yang secara berlebihan sememangnya akan memberi kesan yang sangat mendalam terhadap seseorang itu sama ada dari segi mental dan juga fizikal. Masing-masing, termasuk diri kita sendiri, iaitu dalam mengambil serius terhadap perkara sebegini kerana ia bukan sahaja memberi kesan buruk terhadap diri sendiri, malah kepada bangsa dan juga negara.
Baik, terima kasih daripada kumpulan 7. Kita tengok mungkin ada soalan daripada kumpulan. Okey, kita lihat Izni Izni daripada kumpulan 4 bertanya Cikgu maaf. Silap soalan. Amy Amy daripada kumpulan 6 Amy kumpulan 6. Okey, soalan dia, apakah beza fungsi-fungsi jenis ketum? Apakah beza fungsi-fungsi jenis ketum? Silakan wakil daripada kumpulan 7. Sila, jawapan ada di chat, boleh tengok kumpulan 6 yang diutarakan oleh Amy. Dia tanya apakah beza fungsi jenis ketum. Amy ada di talian, Amy? Amy dari kumpulan 6 ada di talian? Ada, cikgu. Okey, apa yang awak maksudkan dengan fungsi-fungsi jenis ketum tu? Kan tadi Tuan Amirah ada cakap ketum ada 2 jenis daun kan. So mesti dua tu ada berbeza jenis fungsi dia. Okey. Baik, wakil kumpulan 7 silakan jawab. Okey, Assalamualaikum. Okey, berdasarkan apa yang ditanya oleh Amy tu, dua jenis daun tersebut berbeza dan ia mempunyai khasiat yang berbeza. Kedua-duanya ada khasiat yang tersendirilah. Tapi kalau apa yang saya kaji, apa yang saya research tu, daun ketum yang berwarna merah dia lebih elok khasiat dia daripada daun ketum yang berwarna hijau. Khasiat dari segi apa tu? Khasiat dari segi apa tu? Kalau boleh jelaskan. Dari segi keberkesanan untuk merawat penyakit. Selalunya kalau ketum ni apa penyakit yang dia rawat? Biasanya ia merawat penyakit diabetes. Ia dapat mengurangkan kadar gula dalam badan manusia. Okay, terima kasih jawapan dan soalan daripada pelajar. So kita teruskan lagi pada soalan daripada Nurul Fatihah. Nurul Fatihah bertanya nak tanya campuran bahan apa yang mampu menyebabkan seseorang individu itu boleh mabuk dan dikatakan menyalahgunakan daun ketum tersebut. Okey, cikgu baca balik soalan daripada Nurul Fatihah, wakil daripada kumpulan 6. Nak tanya campuran bahan apa yang mampu menyebabkan seseorang individu itu boleh mabuk dan dikatakan menyalahgunakan daun ketum tersebut. Silakan wakil daripada kumpulan 7 untuk menjawab. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, yang saya tahu dua bahan iaitu ubat batuk dengan air kok. Hanya bila dicampurkan, apa kesan dia bila dicampur air kok dengan ubat batuk tu, apa kesan bila diambil tu? Kesan dia lebih cepat berbanding dengan minum air yang tiada campuran. Cepat dari segi apa tu? Dia cepat hard. Okey. Baik, maksudnya jawapan Fatihah tadi tu dia kata campuran dua lah, terutama ubat batuk dan juga apa tadi, ubat batuk dengan Air kok. Air kok air kok. Sebab kok pun dia mengandungi kafein batuk kita tahulah mengandungi kodein. Dua-dua tu adalah juga bahan psikoaktif. So bila bahan psikoaktif bertemu psikoaktif, maka dia akan lebih aktif dan dia akan memberi lebih kesan untuk mendapatkan kesan khayal tadi lah, ataupun biasa kita gunakan istilah high. Baik, kita teruskan kepada soalan daripada Wan Nur Hazimah dari kumpulan 3. Berapa lama masa yang diambil untuk ketum itu bertindak balas? Okey. Berapa masa yang diambil untuk ketum itu bertindak balas? Silakan. Okey. Masa yang diambil untuk ketum bertindak balas kira-kira 10 minit selepas dihadam dan bertahan sehingga 4 jam atau lebih mengikut dos yang diambil. Berapa? Boleh ulang balik? 10
kira-kira 10 minit selepas dia minum, boleh dan boleh berlanjutan sehingga 4 jam atau lebih mengikut dos yang diambil. Maksudnya dia boleh, sebab dia minum kan, dia oral biasanya kalau kita tengok standard memang 10 minit lah ke atas lah, dia akan berkekalan lama sampai 4 jam lah, dia memberi kesan lah, rasa kesan untuk ketahanan badan lah sebab dia salah satu fungsi ketum ni dia beri tenaga. Okey, itu soalan daripada Wan Nur Hazimah. Kita beralih kepada kumpulan soalan daripada Alif. Alif Najmi daripada Kumpulan 9. Soalan dia, adakah orang yang menggunakan ketum itu akan dikenakan tindakan walaupun ianya hanya digunakan sebagai ubat? Saya ulang balik, adakah orang yang menggunakan ketum itu akan dikenakan tindakan walaupun ianya hanya digunakan sebagai ubat? Silakan. Wakil kumpulan 7 untuk menjawab soalan daripada Alif. Wakil daripada kumpulan 9. Okay, terima kasih soalan tu. Cuma saya nak tahu tindakan macam mana tu sebenarnya. Dia bertanya soalan tu, tindakannya macam mana tu? Tindakan undang-undang. Tindakan daripada inilah undang-undang macam mana? Boleh, Wan? Hello? Ya, boleh. Okay, apakah tindakan undang-undang yang akan dikenakan jika seseorang itu menggunakan menggunakan daun ketum tu walaupun ianya digunakan sebagai ubat? Adakah dikenakan? Tak apa yang ni berkaitan dengan undang-undang. Jadi ketum ni dia bukan bawah Akta Dadah Berbahaya 1952, tetapi ia di bawah dipanggil Akta Racun. Akta Racun. Dan sebagai kita faham undang-undang ni dia lebih sifat mencegah. Jadi kalau dia menggunakan ubat, biasanya dia tak akan ambil banyak, dia tak akanlah simpan, tak adalah ditanam kan. Biasanya kalau ditanam, kalau diguna sebagai ubat, biasanya dia tidak akan proses secara sendirilah. Ia hanya dibenarkan oleh pegawai-pegawai farmasi saja, ya, dengan nama-nama lain lah. Kantom adalah nama-nama saintifik dia. Tapi biasanya kalau kata dia ditangkap atas dasar ubat, memang akan dikenakan tindakan lah di bawah Akta Racun. Jadi cikgu nak semak balik apakah tindakan yang dikenakan. Tapi ada satu akta yang mengawal penggunaan kantom ni ataupun daun ketum ni adalah dia di bawah Akta Racun. Memang mustahil lah kalau dia buat banyak-banyak tapi dia kata sebagai ubat. Biasanya tidak. Dan undang-undang di Malaysia ni adalah lebih bersifat pencegahan. Jadi bila didapati ada tanaman ataupun simpanan, maka untuk mencegah sesiapa yang menyimpan ada beberapa daun ketum saja, maka akan dikenakan tindakan undang-undang lah. Tapi cuma cikgu tak berapa jelas apakah undang-undang dia. Nanti kita akan pergi ke bahagian bab undang-undang dan akta yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan. Baik. Umar dari Pelana, bagaimana cara menggunakan daun ketum dengan betul? Okey, ada jawapan? Umar punya soalan. Assalamualaikum. Bagi menjawab soalan Umar, daun ketum ni boleh digunakan secara tradisional untuk mengeluarkan angin dalam badan dan meningkatkan tenaga untuk melakukan kerja berat. Air daun ketum tu juga boleh dikatakan digunakan sebagai ubat tradisional untuk merawat penyakit tertentu seperti merawat sakit belakang, demam, batuk dan penyakit cacing serta penawar sebagai diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Adakah dia digunakan dalam bidang perubatan sekarang ni? Adakah farmasi-farmasi ada menggunakan daun ketum tu digunakan sebagai ubat? Setahu saya ketum ni sekarang kalau dalam perubatan, kalau kita tengok secara moden, tidak ada orang guna. Tapi kalau saya tengok orang-orang kampung lah, orang-orang nak pergi hiking, dia akan ada bekal satu air
Ni pandangan daripada mata saya sendiri, saya ada tengok Mm-mm. ada satu air tu dia berwarna macam ala-ala hijau tua ataupun macam koko. Saya tanyalah, ni apa ni kata? Ni ketum ni kata. Ketum? Yes, serius ketum. Ketum ni untuk bagi satu tenaga pada pendaki supaya bila dia minum dia rasa macam lebih energetik. Memang itu fungsi asal dia. Dan kalau kita baca memang dia digunakan sebenarnya selepas orang lahirkan anak dia bagi supaya dapat tenaga. Baik, cikgu lihat bagus ada komitmen dan pertanyaan soalan yang banyak. Cikgu akan kumpul dengan soalan ni. Kita akan cuba jawab di akhir soalan. Maknanya kumpulan hari ini 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10. Akhir nanti awak bersedia dengan soalan-soalan. Awak boleh tengok dulu soalan-soalan. Cikgu akan simpan dan kumpul soalan-soalan tersebut. Dan kita akan jawab di akhir, ataupun kalau tidak dapat jawab di akhir, kalau kita masih tidak mengizinkan, kita akan bawa kepada esok untuk sesi soal jawab saja. Dan cikgu lihat bagus ini ada satu perkembangan yang positif kepada pelajar, penglibatan melalui soalan, dan soalan-soalan ini pembuatkan pelajar-pelajar akan lebih untuk mencari. Baik, cikgu kira kita teruskan dahulu untuk kumpulan 8 yang akan membentangkan berkaitan dengan farmakoterapi. So kumpulan 8 ini terdiri daripada 7 orang ahli yang diketuai oleh Sherlyn Wesley Anna Margaret, Farha Amira binti Abdul Ghani, Nurin Khairina binti Samsuri, Nur Alia Izzati binti Cik Hamid, Nur Fatihah binti Ismail, Syazwana Ilma binti Syamsuddin, Nur Fazihah binti Abdul Rahman. Okey, kumpulan 8. Ada wakil di dalam talian? Boleh bagi respon? Dah bersedia ke untuk pembentangan? Dah, cikgu. Okey, kalau dah, cikgu menyerahkan platform ini kepada kumpulan 8. Dengan itu, cikgu mempersilakan. Nampak tak? Okey, cikgu nampak. Suara tak dengar lah. Kumpulan 8 suara tak dengar. Sekejap Kejap cikgu, kejap. Okey, sambil-sambil pelajar boleh kemukakan soalan dekat ruangan chat. Dan pada masa sama boleh kata kat situ soalan ini ditujukan kepada kumpulan berapa sebab cikgu akan kumpul soalan ni untuk di akhir sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kami daripada kumpulan 8 akan berkongsi dengan anda semua mengenai farmakoterapi. Jadi berikut merupakan kandungan pembentangan ataupun kandungan perkongsian kami pada hari ini, iaitu kami akan menelusuri mengenai sejarah farmakoterapi, definisi dan tujuan farmakoterapi,
Seterusnya adalah golongan yang terlibat, tempat rawatan serta teknik rawatan. Untuk sejarah farmakologi, pada separuh kedua abad ke-19, tempoh pertama, menyebabkan penggantian pengakangan fizikal dengan cara farmakologi dalam kawalan tingkah laku. Farmakoterapi adalah rawatan penyakit melalui pemberian ubat yang dikategorikan sebahagian daripada terapi yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk membuat diagnosis, mencegah timbulnya dan cara menyembuhkan sesuatu penyakit. Selain itu, mempelajari khasiat ubat pada berbagai penyakit, bahaya yang dikandungnya, kontraindikasi ubat dan pemberian ubat yang tepat. Rawatan farmakoterapi boleh didapati di klinik kesihatan mengikut garis panduan perkhidmatan berhenti merokok yang dijalankan oleh Bahagian Pembangunan Kesihatan KKM. Jadi antara golongan yang terlibat dalam farmakoterapi ini merupakan yang pertama adalah golongan yang sangat-sangat ketagih dengan bahan-bahan terlarang seperti rokok dan juga alkohol. Jadi golongan yang kedua merupakan mereka yang bertauliah dalam bidang perubatan seperti doktor dan juga farmasis, supaya golongan-golongan yang ketagih ini dapat dipantau serta diberikan dos yang wajar. Jadi sebenarnya kita mempunyai dua cabang teknik rawatan. Yang pertama merupakan farmakoterapi dan yang kedua merupakan non-farmakoterapi. Jadi kita pergi kepada rawatan yang pertama, iaitu rawatan farmakoterapi yang melibatkan penggunaan ubat bagi merawat satu ketagihan terhadap bahan terlarang. Antara teknik rawatan bagi farmakoterapi ini adalah ubatan untuk pencegahan nikotin ataupun merokok. Jadi tujuan gantian nikotin ini adalah untuk menggantikan nikotin yang ada dalam rokok bagi mengurangkan rasa keinginan merokok itu dan serta boleh memberhentikan amalan merokok. Antara bahan yang dijadikan terapi gantian nikotin merupakan seperti gula-gula getah. Ini kerana keberkesanan gula-gula getah merupakan daripada 50% sehingga 70%. Tekniknya adalah begini, di mana gula-gula getah itu dimakan 1 hingga 2 biji, dikunyah perlahan-lahan dan biarkan gula-gula getah tersebut berada di antara gusi dan juga pipi. Ambilan gula-gula getah ini sepatutnya diambil selepas 15 minit pengambilan kopi, teh ataupun air berkarbonat. Namun begitu, teknik seperti ini mempunyai kesan sampingan di mana kita mungkin akan merasa sakit mulut, sakit rahang, sakit perut, kerap terseduh, pening-pening dan sebagainya. Teknik terapi gantian nikotin yang kedua merupakan tampalan. Anda boleh mendapatkan tampalan di farmasi yang terdekat tanpa preskripsi daripada doktor. Namun, kesan sampingannya adalah seperti sukar tidur, kita akan berasa untuk muntah, rasa loya dan juga kerengsangan kulit. Jadi rawatan terapi gantian nikotin yang terakhir merupakan dalam bentuk semburan hidung atau dikenali sebagai nasal spray. Namun begitu, nasal spray ini memerlukan preskripsi serta penyeliaan daripada doktor. Jadi tekniknya adalah seperti ini. Yang pertama, kita haruslah membasuh tangan supaya tangan kita bersih dan hembuskan hidung bagi membersihkan saluran pernafasan kita. Seterusnya, pump pada botol ke hidung, menghala ke arah belakang hidung dan anda seharusnya pump satu semburan ke dalam setiap lubang hidung. Nasal spray ini juga mempunyai kesan-kesan sampingannya seperti hidung kita akan berair, kita mempunyai sakit tekak, kita akan batuk, bersin, atau kita akan berair dan kita akan berasa pedas di bahagian belakang hidung. Kita pergi pula kepada teknik rawatan farmakoterapi yang kedua, iaitu ubatan ketagihan alkohol. Ubatan ketagihan alkohol atau kita kenali sebagai disulfiram adalah bertujuan untuk membantu mengatasi dan mengurangkan rasa ketagihan alkohol tersebut dengan menghadirkan rasa tidak selesa ketika meminum minuman keras. Ubat yang dikenali sebagai disulfiram ini memerlukan preskripsi daripada doktor dan juga berbentuk tablet. Bagi mereka yang mengambil ubatan sejenis disulfiram ini, pada dos pertama
mereka akan mengambil sebanyak 800 mg sekali sehari dan seterusnya dos akan diturunkan kepada 200 mg sehingga mereka dapat capai tahap pemeliharaan iaitu 100 hingga 200 mg sehari. Dan sepanjang mereka mendapatkan rawatan, mereka tidak dibenarkan untuk mengambil atau menggunakan sebarang produk yang mempunyai alkohol seperti mouthwash. Dan sudah pasti, mereka juga akan mendapat kesan-kesan sampingan seperti mereka akan merasa sakit kepala, mudah letih, mengantuk dan juga muncul jerawat. Dan teknik rawatan terakhir bagi farmakoterapi adalah merupakan ubatan bagi opioid iaitu methadone. Pengambilan methadone adalah bertujuan untuk menghentikan pengambilan opioid dan juga ia akan berada di bawah pengawasan penyediaan pegawai kesihatan secara teratur. Pengambilan methadone akan mengubah cara otak dan sistem saraf bertindak balas terhadap rasa sakit. Selain itu, ia juga dapat mencegah gejala penarikan diri. Jadi pengambilan methadone ini adalah seperti ini. Pada peringkat awal, mereka akan mengambil 20 hingga 30 mg sekali sehari dan dos maksimum mereka akan dinaikkan sehingga 40 mg sahaja. Pengambilan ubat-ubatan seperti ini akan memberi kesan sampingan terhadap pengguna iaitu seperti kegelisahan, mual-mual, kulit berasa gatal, kita akan merasa sembelit dan juga pernafasan menjadi perlahan. Jadi kita pergi pula kepada rawatan yang kedua iaitu rawatan non-farmakologi ataupun non-farmakoterapi iaitu sakit diberikan kaunseling tanpa penggunaan ubat-ubatan seperti modifikasi tingkah laku yang akan dilaksanakan oleh kaunselor, pegawai psikologi, pakar-pakar perubatan yang lain. Kita lihat pula kepada carta pengendalian teknik rawatan non-farmakologi ataupun non-farmakoterapi ini di mana pada peringkat awal pegawai kesihatan akan membuat program promosi berhenti merokok dan saringan pesakit akan dilakukan bagi memilih pesakit yang benar-benar ingin memberhentikan diri daripada merokok. Lepas itu, tarikh temu janji akan ditetapkan dalam tempoh 2 minggu. Pada peringkat seterusnya, penilaian awal akan dilakukan oleh pegawai psikologi bagi mendapatkan maklumat sejarah merokok atau penggunaan produk nikotin serta menilai tahap kesediaan mereka untuk berhenti merokok. Jadi seterusnya rawatan yang sesuai akan diberikan kepada mereka yang ingin berhenti merokok di mana mereka akan menjalani sesi kaunseling farmakoterapi mengikut panduan kaunseling FBM seperti kaunseling modifikasi, tingkah laku bersama kaunselor atau pegawai psikologi ataupun pegawai perubatan. Jadi selepas proses-proses itu berlaku, mereka akan tetapkan temu janji susulan bagi pemantauan dan untuk melihat perubahan pesakit. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada farmakoterapi ini? Antara kelebihan farmakoterapi adalah kita dapat meningkatkan kadar kelangsungan hidup pesakit. Yang kedua adalah dapat meningkatkan pengekalan dalam program perawatan. Yang ketiga, kita dapat mengurangkan penggunaan candu haram dan penglibatan jenayah berkaitan dengan bahan-bahan yang terlarang. Yang keempat, kita dapat meningkatkan kemampuan pesakit bagi mendapatkan serta mengekalkan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, kita dapat meningkatkan hasil dalam kehamilan yang terjejas disebabkan oleh penggunaan bahan. Sedikit info tambahan mengenai farmakoterapi ini untuk rakan-rakan, di mana farmakoterapi mematuhi pematuhan diet, meningkatkan program penurunan berat badan dan dapat membantu mencapai pemeliharaan berat badan setelah penurunan berat badan. Jadi, lakukanlah pemeriksaan keberkesanan dan keselamatan sekurangnya setiap bulan bagi 3 bulan pertama farmakoterapi. Kesimpulannya, farmakoterapi merupakan salah satu langkah perubatan yang dapat membantu golongan yang terlibat dalam dunia ketagihan, sama ada secara konvensional ataupun non-konvensional. Okey, terima kasih daripada kumpulan 8. So,
Setakat itu saja ke kumpulan 8 kan ada tambahan lagi? Setakat itu sahaja. Baik, jika ada soalan boleh masuk kepada ruangan chat. Nanti kita akan jawab, ataupun kalau kita tiada masa, kita akan bawa kepada besok ataupun minggu hadapan. Kita tengok pada situasi. Baik, cikgu ingat kita sambung terus kepada kumpulan 9 yang akan membawa tajuk grup terapi yang akan dianggotai oleh kumpulan 9 ini dianggotai oleh Muhammad Nur Ikmal bin Wasli, Muhammad Alif Najmi bin Mazlan, Irdawati Saukin, Azrina Najiha binti Rabi, Siti Normizan Afika binti Muhammad Azmi dan juga Suhaili Ayuni binti Aznam. Baik, wakil kumpulan 9 boleh respon, dah bersedia atau bagaimana? Dah cikgu, dah sedia sekejap. Baik, kalau dah bersedia, cikgu serahkan platform ini kepada kumpulan 9. Dipersilakan. Group therapy. What on earth should you expect when you go to your first group meeting? Well, one possibility. Okay, people, can we just focus for a few I minutes? don't want to talk about my mother. Oh, not again. It's a stupid topic. I want to talk about what I want to talk about, not some dumb guy's dumb mother. Whoa, listen, Miss Thorpe. This My is mother. so Come on, stupid. this I is don't not- Okay, that was ugly. And while it seemed like a bit of an exaggeration, we did that for a purpose. Most group therapy programs are really nothing like that. Actually, they're a lot more like this. Hi, everyone. So it looks like today we don't have any new folk. This group is about the mind, body, spirit connection. But as you all know, I like to open the floor up to the group first in case anyone has something urgent they need to have addressed. Yesterday, my dad picked up my refills for my bipolar medication. Oh man, that sucks. My parents have been super supportive of me through this whole thing. My parents were kind of like Jennifer's when I first got started, so yeah, give peace a chance. Terapi kumpulan ialah satu bentuk psikoterapi yang melibatkan satu atau lebih ahli terapi yang bekerja dengan beberapa orang pada masa yang sama. Sesiapa sahaja boleh menyertai terapi kumpulan, walau bagaimanapun, terapi kumpulan boleh membantu terutamanya kepada orang yang mempunyai akses terhad kepada penjagaan kesihatan mental, seperti mereka yang tinggal di kawasan luar bandar ataupun mereka yang berpendapatan rendah. Terapi kumpulan boleh didapati di pelbagai lokasi seperti hospital, klinik kesihatan mental dan juga pusat komuniti. Terdapat 5 jenis terapi kumpulan. Terapi yang pertama adalah
terapi kumpulan psikopendidikan. Terapi ini berfokuskan kepada mereka yang mempunyai fobia dan kebimbangan. Selain itu, terapi ini bertujuan untuk mendidik klien tentang keadaan mereka dan membantu mereka dalam menyediakan strategi yang baharu. Terapi yang kedua adalah terapi kumpulan pembangunan kemahiran. Terapi ini memfokuskan untuk memperkenalkan dan meningkatkan kemahiran yang diperlukan oleh klien untuk menghadapi kesihatan mental yang tertentu. Selain itu, terapi ini juga berkemungkinan menggabungkan aspek kumpulan psikopendidikan. Terapi ini juga bermatlamat keseluruhan melibatkan pengukuhan sumber tingkah laku dan kognitif ahli untuk membantu mereka membuat pilihan yang positif dan mengelakkan mereka daripada melakukan situasi yang berbahaya. Terapi kumpulan yang seterusnya adalah terapi kumpulan tingkah laku kognitif. Terapi ini menyusun semula kepercayaan seseorang yang membawa kepada tingkah laku negatif atau berbahaya. Kumpulan ini akan memberi tumpuan kepada gangguan penggunaan bahan bermula dengan mengenal pasti situasi dan persekitaran yang mencetuskan tingkah laku ketagihan. Kumpulan yang seterusnya adalah terapi kumpulan sokongan. Kumpulan sokongan ini dapat membantu orang ramai menghadapi perubahan kehidupan yang ketara seperti kehilangan orang tersayang. Terapi ini juga mengamalkan keterbukaan atau memberi dan menerima penerimaan tanpa syarat. Terapi kumpulan yang terakhir adalah terapi kumpulan proses interpersonal. Kumpulan terapi ini menggunakan pendekatan psikodinamik untuk menggalakkan perubahan positif. Terapi ini juga lebih memfokuskan kepada dinamik kumpulan interpersonal dan kurang memfokuskan kepada psikologi individu. Okey, seterusnya kita pergi kepada manfaat yang akan diperolehi daripada terapi kumpulan. Okey, yang pertama ialah terapi berkumpulan membolehkan orang ramai mendapat sokongan dan dorongan daripada ahli kumpulan yang lain. Contohnya, orang yang mengambil bahagian dalam kumpulan dapat melihat bahawa orang lain mengalami perkara yang sama yang dapat membantu mereka merasa kurang bersendirian. Okey, untuk yang kedua pula ialah ahli kumpulan boleh menjadi role model atau contoh kepada ahli kumpulan yang lain. Sebagai contoh, dengan memerhatikan seseorang berjaya mengatasi masalah, ahli kumpulan lain dapat melihat bahawa ada harapan untuk mereka pulih. Ini boleh membantu memupuk perasaan kejayaan dan pencapaian seseorang individu itu ketika berada di dalam terapi berkumpulan. Okay, untuk yang ketiga ialah terapi kumpulan selalunya sangat berpatutan, iaitu daripada memberi tumpuan kepada hanya satu pelanggan pada satu masa. Ahli terapi juga boleh menumpukan masa mereka kepada kumpulan yang lebih besar yang dapat mengurangkan kos untuk peserta. Dan manfaat yang terakhir ialah terapi berkumpulan menawarkan tempat yang selamat, yang mana persediaan dalam melakukan terapi ini membolehkan orang ramai mengamalkan tingkah laku dan tindakan dalam keselamatan serta keselamatan kumpulan. Saya akan menerangkan isu-isu yang dibincangkan dalam grup terapi. Yang pertama, dalam grup terapi kita akan bincangkan pencetus kepada penyalahgunaan bahan. Maknanya, apa sebab-sebab yang mendorong seseorang itu untuk mengambil bahan terlarang. Yang kedua, membincangkan perkara baik dan perkara buruk dalam kehidupan. Contohnya, kita sebagai kaunselor akan tanya pengalaman yang buruk yang berlaku dalam kehidupan penagih dan berusaha untuk bimbing dan dedahkan mereka kepada perkara-perkara yang baik. Contohnya, perkara keagamaan. Yang ketiga, dalam grup terapi juga ada membincangkan isu mengenai penjelajahan diri.
Contohnya, kita akan ajar penagih tu untuk teroka diri mereka sendiri, bagaimana nak faham perasaan mereka sendiri dan juga macam mana nak nyatakan perasaan mereka tu melalui percakapan dan juga perbuatan. Yang keempat, dalam grup terapi juga ada membincangkan isu mengenai kepentingan penjagaan diri. Yang kelima, dalam grup terapi juga kita akan bincangkan bagaimana rasanya jika berada di tempat orang lain. Maknanya kita akan meminta penagih tu untuk tafsirkan bagaimana jika mereka berada di tempat ibu bapa mereka sendiri dan apa perasaan kalau tahu anak kita adalah penagih dadah. Dan yang terakhir adalah menerangkan proses ketagihan dan pemulihan, yang mana proses pemulihan seperti mana yang kita tahu mengambil masa yang agak lama. Saya ada terbaca BH online 2010 yang mana pengarah AADK Papa waktu itu iaitu Sugiman Kayun ada berkata proses pemulihan AADK ni menggunakan kaedah rawatan, keagamaan, psikologi dan motivasi. Katanya lagi, bagi penagih syabu yang mana tak ada ubat khusus untuk mengubatinya, pelatih akan diberikan motivasi dan kaunseling bagi menghilangkan ketagihan mereka tersebut. Cara pelaksanaan terapi kumpulan. Terapi kumpulan terdiri daripada beberapa ahli kumpulan iaitu 3 hingga 7 untuk kumpulan yang kecil. Namun begitu, terdapat juga ahli yang melebihi daripada jumlah di atas, yang jumlahnya antara 8 hingga 12 ahli. Seterusnya ialah terapi kumpulan ini terdapat 2, iaitu pertemuan secara terbuka dan tertutup. Dalam sesi terbuka, peserta boleh menyertai pada bila-bila masa sahaja. Manakala pada sesi tertutup, ahli-ahli yang utama atau yang terlibat sahaja dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam terapi kumpulan ini. Berikutnya ialah suasana terapi kumpulan. Apabila kita melakukan sesi kaunseling, semestinya suasana juga memainkan peranan yang penting untuk keselesaan kita. Yang pertama ialah biasanya kerusi akan disusun dalam bulatan yang besar supaya setiap individu dalam sesi itu dapat melihat ahli kumpulan mereka yang lain. Yang terakhir ialah permulaan terapi kumpulan ini dilakukan, iaitu ahli kumpulan akan memperkenalkan diri masing-masing. Mereka dapat berkongsi mengapa mereka berada di dalam terapi tersebut. Dan di dalam sesi tersebut juga, ahli dapat berkongsi pengalaman, membincangkan masalah mereka serta masalah ahli kumpulan yang lain. Dan mereka juga dapat memberi komen kepada tingkah laku antara individu yang berada di dalam sesi itu. Keberkesanan sesi terapi ini juga bergantung kepada matlamat kumpulan atau gaya ahli terapi itu lakukan. Akhir sekali ialah perbezaan antara individu terapi dan grup terapi. Di sini, kita dapat melihat bahawa perbezaan antara individual terapi dengan grup terapi dapat kita ketahui daripada manfaatnya. Perbezaan yang kita ketahui secara umum atau hanya melalui namanya sahaja adalah individual terapi melibatkan kaunselor dengan seorang individu sahaja, manakala grup terapi pula terdiri daripada kaunselor bersama sekumpulan individu. Baiklah, kita lihat secara terperinci lagi. Individual terapi berlaku dalam suasana yang lebih intim atau lebih dekat yang memberikan tahap kerahasiaan yang lebih tinggi. Seterusnya membolehkan ahli terapi memberi tumpuan sepenuhnya kepada individu tersebut dan menggalakkan perkongsian tanpa rasa takut akan penghakiman kerana ianya hanya melibatkan seorang klien sahaja. Seterusnya, ia membolehkan mereka menggali lebih dalam isu mereka sendiri tanpa seberang gangguan. Dan yang terakhir, ianya membolehkan jadual yang lebih fleksibel kerana tidak melibatkan banyak komitmen. Bagi grup terapi, ia memastikan atau menjamin individu-individu yang terlibat bahawa mereka tidak bersendirian dalam isu mereka.
Terapi seperti ini mampu menyambungkan mereka kepada orang lain dalam situasi yang sama. Seterusnya, grup terapi memberi mereka perspektif yang berbeza tentang isu mereka, kerana pastinya individu yang berbeza akan mempunyai pandangan mereka tersendiri. Seterusnya, ia membolehkan mereka menerima dan memberi sokongan antara satu sama lain dan secara tidak langsung atau tanpa mereka sedari, hal ini menjadikan mereka lebih positif. Dan yang terakhir, grup terapi membantu mereka mengembangkan kemahiran komunikasi dan sosialisasi, kerana dalam terapi ini, mereka bahkan berinteraksi dengan orang yang mereka tidak kenali. Baik, terima kasih kepada kumpulan 9 atau pembentangan kumpulan tadi. Pelajar-pelajar boleh sediakan soalan di ruangan chat. Baik, so kita akan teruskan boleh kepada kumpulan yang terakhir, iaitu kumpulan yang mana dia akan melihat bagaimana family therapy ini dalam membantu penyalahgunaan bahan. Dia dianggotai oleh Nur Syazana binti Ruzi, Nurma Afira binti Baharin, Nur Amira binti Muhammad, Nur Syahira binti Sulaiman, Nur Aisyawani binti Muhammad Asri, Nur Asma Natasha binti Abdullah, dan Anis Atira binti Jaafar. Baik, kumpulan 10 sudah bersedia ke di talian? Boleh bagi respon wakil kumpulan 10? Baik, kalau sudah, cikgu serahkan platform ini. Cikgu serahkan platform ini kepada kumpulan 10. Dipersilakan. Saya akan jelaskan tentang definisi family therapy. Terapi keluarga merupakan pendekatan terapeutik yang melihat masalah individu dalam satu lingkungan keluarga dan menitik beratkan pada proses interpersonal. Namun, terapi keluarga ini juga adalah intervensi yang spesifik dengan tujuan membina komunikasi secara terbuka. Kita lihat dari segi definisi daripada tokoh Kartini Kartono dan Galigulo. Terapi keluarga ini adalah satu bentuk terapi kelompok di mana sesuatu masalah berlaku yang melibatkan hubungan antara individu dengan anggota keluarganya. Oleh sebab itu, seluruh ahli keluarga sangat memainkan peranan penting dalam usaha penyembuhannya. Berikut merupakan matlamat terapi keluarga. Matlamat yang pertama adalah untuk menyumbang hubungan yang lebih baik dalam keluarga. Ia membincangkan keperluan keluarga apabila seseorang ahli keluarga menghadapi penyakit mental atau fizikal yang mengubah tingkah laku dengan cara yang negatif. Matlamat yang kedua adalah untuk memerhati interaksi antara ahli keluarga. Matlamat yang ketiga pula ialah untuk melihat prestasi ahli keluarga yang tidak berinteraksi antara satu sama lain. Seterusnya, untuk mengubah struktur keluarga supaya lebih berfungsi dan proaktif. Matlamat yang kelima adalah untuk membantu keluarga memahami peranan diri sebagai ahli anggota atau ahli dalam sesebuah keluarga. Terapi keluarga atau lebih dikenali sebagai family therapy ini terdiri daripada 5 jenis. Antaranya ialah family system therapy. Ia merupakan sejenis rawatan yang memberi tumpuan untuk membantu seseorang mengatasi masalah kesihatan mental dengan memanfaatkan kekuatan hubungan kekeluargaan antara mereka. Jenis yang kedua ialah functional family therapy. Ini merupakan rawatan jangka pendek yang kerap digunakan untuk membantu golongan muda yang berdepan dengan masalah kekerasan, pencerobohan atau penyalahgunaan bahan. Terapi ini juga dapat membantu seseorang itu dan ahli keluarga dalam mencari jalan penyelesaian sambil memupuk kepercayaan dan juga rasa hormat antara satu sama lain. Jenis yang ketiga ialah narrative family therapy.
Pendekatan ini pula mengajak ahli keluarga untuk menceritakan kisah mereka sendiri. Ini membuatkan mereka lebih memahami bagaimana pengalaman masa lalu mereka membentuk siapa mereka dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Ini juga membolehkan seseorang itu melihat situasi dengan lebih objektif dan bukannya dari pandangan terhadnya sendiri. Jenis yang keempat ialah psychoeducation. Kaedah ini memberi rawatan yang memberi tumpuan kepada mendidik ahli keluarga mengenai masalah kesihatan mental. Ahli keluarga boleh beroperasi sebagai sistem sokongan yang koheren dengan mempelajari lebih lanjut tentang ubat-ubatan, alternatif rawatan dan juga pendekatan bantu diri. Jenis yang terakhir atau jenis yang kelima ialah supportive family therapy. Terapi ini memberi tumpuan dalam mewujudkan persekitaran yang selamat di mana ahli keluarga boleh menyampaikan perasaan mereka secara terbuka dan mendapatkan sokongan daripada satu sama lain. Seterusnya, terapi keluarga berlaku dalam 3 tahap iaitu tahap pertama membuat kenalan atau making contact. Tahap ini adalah untuk menumbuhkan kepercayaan dan membuat rancangan awal untuk mendapatkan penerimaan daripada keluarga. Tahap 2 pula ialah tahap huru-hara. Tahap ini adalah untuk membangunkan kesedaran melalui pengalaman. Sebagai contohnya, ahli keluarga yang terlibat mestilah berkongsi rasa atau perasaan yang mereka hadapi. Akhir sekali ialah tahap 3 iaitu integrasi. Maksudnya, kita mencipta semula harapan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang berbeza. Sebagai contohnya, mewujudkan pemahaman baru dalam ahli keluarga. Family terapi adalah berdasarkan kepada teori sistem keluarga Murray Bowen. Murray Bowen menyatakan bahawa keluarga ini adalah satu simbiosis di mana ia dilihat saling melengkapi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku sesuatu kepada seorang individu dalam keluarga tersebut, ia akan mempengaruhi individu yang lain. Di bawah teori ini terdapat 8 konsep. Yang pertama, perasaan kediri, iaitu melihat sejauh mana seseorang individu itu mampu untuk membuat keputusan tanpa dipengaruhi individu lain dalam keluarga tersebut. Yang kedua adalah segitiga, di mana akan wujud orang ketiga dalam satu perhubungan yang akan mencampuri isu yang timbul dalam keluarga itu. Yang ketiga adalah sistem emotional cut-off, di mana seseorang individu itu menguruskan masalah yang timbul dan menjauhkan diri daripada alam keluarganya tanpa melibatkan keluarganya dalam masalah yang timbul. Yang keempat adalah proses transmisi, yang mana individu mencari pasangan yang mempunyai perbezaan. Maknanya kerana apa yang berada dalam diri pasangan itu akan diturunkan kepada generasi yang seterusnya. Seterusnya ialah sistem emosi keluarga nuklear. Ia merangkumi ibu bapa tunggal dan ibu bapa tiri. Biasanya dia melibatkan konflik perkahwinan, masalah pada pasangan. Seterusnya adalah proses ujuran keluarga. Ia melibatkan kegelisahan ibu bapa terhadap kesukaran hubungan dan kebimbangan emosi. Ia lebih melibatkan kepada masalah anak-anak mereka. Yang seterusnya adalah posisi adik-beradik. Ini adalah kecenderungan salah seorang anak yang berada dalam keluarga untuk mengambil peranan. Seterusnya adalah kemerosotan masyarakat, iaitu apa-apa yang berkaitan dengan sistem emosi keluarga, ia akan secara tidak langsung akan mempengaruhi sistem masyarakat. Terdapat 5 pendekatan dalam terapi keluarga. Yang pertama adalah terapi keluarga struktural yang diasaskan oleh Salvador Minuchin, di mana terapi ini menekankan kepada komunikasi ataupun interaksi antara keluarga ataupun individu dengan persekitaran. Sesebuah keluarga yang berfungsi dengan baik adalah sesebuah keluarga yang dapat memberi komitmen ataupun mengendalikan sesuatu masalah ataupun konflik yang dihadapi dengan berkesan. Terapi yang kedua adalah terapi keluarga strategik yang diasaskan oleh J. Haley dan rakannya, di mana terapi ini mengkhususkan kepada ahli keluarga yang terlibat sahaja dalam membantu mereka mencari jalan penyelesaian. Terapi ini merupakan terapi yang lebih ringkas dan berfokus kepada
mencari jalan penyelesaian. Terapi ini lebih ringkas dan berfokus kepada menyelesaikan masalah dan membantu ahli keluarga yang terlibat untuk mendefinisikan masalah yang dihadapi oleh ahli keluarganya. Terapi yang ketiga adalah terapi keluarga multi generasi yang diasaskan oleh Murray Bowen dan rakannya, di mana terapi ini menekankan kepada sistem emosi terhadap sebuah generasi yang akan mempengaruhi generasi yang seterusnya. Ia juga menumpukan kepada sesuatu perkara yang silam melibatkan ahli keluarga kerana ia dapat memberi kesan dalam keluarga itu juga. Terapi yang keempat adalah terapi berfokuskan kepada penyelesaian yang diasaskan oleh Steve D. Shaver. Terapi ini berfokuskan kepada penyelesaian masalah, di mana terapi ini menekankan seseorang yang menghadapi masalah dapat menyelesaikan masalah tersebut tetapi masih lagi belum celik akal. Pengasas ini percaya bahawa manusia mampu menyelesaikan masalah dan melihat perkara-perkara langkah yang telah dilakukan gagal dan mampu untuk mencipta matlamat sendiri. Terapi yang terakhir adalah terapi keluarga conjoint yang diasaskan oleh Virginia M. Satir, di mana terapi ini berfokuskan kepada konsep kendiri ataupun self-esteem dan melibatkan komunikasi antara sesebuah keluarga. Konsep kendiri seseorang melibatkan kesihatan emosi yang dikaitkan dengan komunikasi dalam sesebuah keluarga. Jadi, sekiranya komunikasi dalam sesebuah keluarga itu adalah kurang baik, maka menyebabkan self-esteem kurang baik dan tidak dapat dihasilkan dengan jayanya. Saya akan menerangkan tentang beberapa teknik yang digunakan dalam family therapy. Yang pertama ialah behavioral technique. Behavioral technique merupakan salah satu kaedah untuk memberi tumpuan berkaitan kepada latihan kemahiran dan psikopendidikan untuk membantu ahli keluarga menyelesaikan sesuatu masalah. So apabila salah satu keluarga yang terlibat dengan penagih dadah, kemungkinan pengetahuan mereka sangat tipis berkaitan dengan dadah. So melalui behavioral teknik ini kita dapat memberi satu didikan atau pendidikan kepada mereka bagaimana cara untuk mengenali simptom-simptom dan efek-efek berkaitan dengan penagih dadah. Okey, yang kedua ialah psychodynamic teknik. Psychodynamic teknik adalah salah satu kaedah untuk melibatkan penilaian bagaimana cara ahli keluarga itu mentafsir dan bertindak balas terhadap sesuatu masalah. Okey, sebagai contoh yang kita dapat lihat, setiap ahli keluarga bila mengetahui salah seorang ahli keluarganya terlibat dengan penagih dadah, kemungkinan akan berlakunya pergaduhan, pergolakan dan sebagainya. So dengan psychodynamic teknik ini, ahli terapi dan kaunseling akan menjalankan satu sesi dengan keluarga bagi mengembangkan pandangan emosi kepada baru, emosi yang positif dan meroka cara baru untuk mereka bertindak balas, untuk mereka menangani bagaimana cara mereka untuk berhadapan dengan situasi tersebut. Okey, yang terakhirlah structural technique. Structural technique ini adalah salah satu kaedah bagaimana mereka untuk memberi tumpuan bagi membantu keluarga dengan sempadan dan dinamik kuasa dalam kalangan keluarga. Apa yang kita dapat lihat, apabila salah seorang ahli keluarga kita terlibat dengan penagih dadah, so kita akan rasa takut, rasa kebimbangan, rasa anxiety. So bila adanya structural teknik ini, ia dapat membantu keluarga untuk mewujudkan sempadan baharu dan bagaimana cara untuk kita tangani rutin harian kita dengan mereka serta untuk meningkatkan cara kefungsian keluarga yang baru. Keberkesanan terapi keluarga. Terapi keluarga telah digunakan untuk merawat banyak masalah kesihatan mental dan tingkah laku. Secara umumnya, terapi keluarga telah terbukti berkesan untuk keluarga, pasangan dan individu. Pendekatan ini mungkin berguna dalam menangani keadaan seperti skizofrenia, ketergantungan kepada alkohol dan zat, bipolar, kegelisahan, masalah kepribadian, kemurungan dan masalah makanan. Jadual di atas menunjukkan kajian statistik penagih dadah yang dibuat oleh agensi anti dadah AADK. Di dalam data tersebut menunjukkan kes yang semakin menurun. Penyelidikan menunjukkan bahawa terapi keluarga boleh berkesan untuk pelbagai tujuan. Pada tinjauan 2018 mendapati bahawa terapi keluarga boleh berguna dalam merawat masalah yang berfokus pada orang dewasa, termasuk
gangguan hubungan, keganasan pasangan intim, gangguan mood, gangguan kegelisahan, psikosis, masalah alkohol dan penyesuaian terhadap penyakit fizik kronik. Satu kajian pada tahun 2019 pula mendapati bahawa terapi keluarga dapat membantu meningkatkan pelbagai bidang fungsi keluarga untuk membantu remaja yang mengalami masalah kesihatan mental. Tinjauan mendapati bahawa terapi keluarga menunjukkan keberkesanan dalam merawat masalah tingkah laku, masalah emosi, gangguan makan, masalah somatik dan pemulihan dari penyalahgunaan atau pengabaian. Tinjauan pada 2020 pula, terapi keluarga menunjukkan keberkesanan yang wajar dengan pola yang semakin berkurangan dan menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Kajian ini juga mendapati bahawa ia berguna sama ada semasa digunakan secara bebas atau sebagai sebahagian daripada program rawatan multimodal. Baik, terima kasih kepada kumpulan ke-9. Baik, cikgu melihat kumpulan 10 kumpulan yang terakhir. So syabas saya tanya kepada semua kumpulan yang dapat memberikan komitmen yang cikgu rasa baik. Dan ada setengah pelajar yang ada kelas. Jadi cikgu harap besok kita akan ada sesi soal jawab dan soalan-soalan ini cikgu akan simpan yang ada di ruangan chat dan pelajar-pelajar boleh baca. Dahulu cikgu bagi masa 5 hingga 5 minit lah untuk pelajar-pelajar baca setiap itu. Bagi yang soalan-soalan itu terkena pada kumpulan awak, bolehlah buat preparation untuk insyaAllah besok kita akan teruskan lagi untuk sesi perbentangan, sesi soal jawab. So cikgu akan copy soalan-soalan yang cikgu tak jawab lagi bermula dengan Syaiwan Aiza daripada kumpulan 2 yang soalan dia adalah tanaman pokok ketum dengan tujuan perubatan tradisional. Itu soalan dia. Yang ni soalan ni kita akan bawa kepada esok dan cikgu akan copy. Dan cikgu akan ajukan soalan ini untuk perbincangan untuk esok kelas kita. Baik, sebelum kita berhenti, ada apa-apa soalan? Silakan. Sila kalau ada soalan. Okey, kalau tidak ada soalan, cikgu rasa kita berhenti setakat ini dulu. Dan esok kita akan bawa soalan-soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita untuk kita bincangkan untuk besok. Dan jika tidak ada, kelas kita akan tanda saya sebab cikgu lihat ada yang kelas pukul 10. Jadi pelajar mungkin nak sarapan dulu sarapan dulu bagi lebih tenaga lah untuk the next class. So sekian saja untuk kelas hari ini. Kita tundakan dulu dengan tasbih kifarah dan suratul nas. Okay, pelajar boleh live lah daripada kita punya group. Terima kasih cikgu.